Okey, jadi hari ni kita akan masuk tajuk subtopik yang baru ni terlebih dahulu. 1.2 untuk titik pusingan kita akan masuk pada hari Khamis lah. Okey, jadi untuk hari ni kita akan masuk tentang perbezaan fungsi trigonometri. Jadi sekarang kita nak melakukan, dia minta kita keluarkan terbitan pertama bagi fungsi trigonometri yang biasa kita gunalah, iaitu sin, cos dan juga tangent. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini dia dah bagi rumus. Okey, bila kita lakukan pembezaan pada sin, kita akan dapat cos x. Ingat tu, sin berubah menjadi cos. Kalau cos, bila kita lakukan pembezaan, hasil terbitan dia akan menjadi negatif sin. Dia ada sedikit berbezalah. Sin akan menjadi cos, cos akan menjadi negatif sin. Dan yang terakhir, kalau untuk tangent, dia akan jadi bila kita lakukan terbitan pertama, pembezaan pada tangent, terbitan pertama hasil kita adalah secant kuasa 2x lah. Ini dia punya rumus. Ini memang kamu kena hafal lah. Sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi negatif sin, dan yang terakhir tangent berubah menjadi secant kuasa 2x lah. Okay, jadi contoh dalam kamu punya modul tu, muka surat 23. Okay, contoh yang pertama dibagi sama seperti rumus lah. Bila kita lakukan pembezaan pada sin, dia akan mendapat cos x. Itu dia punya penyelesaian lah. Dia dah bagi dalam modul kamu. Okay, kalau contoh yang kedua, dia bagi cari pembezaan cos x. Jadi bila cos x, kita akan dapat negatif sin x lah. Itu dia punya jawapan. Simple saja. Cos tukar menjadi negatif sin. Okey, kalau yang kedua, kita bagi soalan diberi adalah carikan pembezaan sin t. Okey, beza yang tadi sin x cos x. Jadi apabila sin t, pembezaan kita lakukan, hasil terbitan pertama dia adalah cos t. Tukar sahaja dia punya unknown lah. Okey, jadi yang ketiga, kalau dia punya soalan pembezaan, lakukan pembezaan terhadap sin p. Okey, jadi ingat, bila sin bertukar menjadi cos, dan salin sahaja kita punya huruf lah, iaitu cos p. Okey, jadi kalau kita tengok contoh di muka surat sebelah, okey, kita ada dekat sini. Okey, kalau tadi hanya melibatkan soalan sin x, sekarang kalau sin kita ada nilai di depan x je lah. Jadi A ni adalah wakil kepada apa-apa nilai lah. Jadi A adalah apa-apa nombor. Dia boleh jadi apa-apa nombor lah. Okey, jadi kalau kita ada melibatkan soalan sin AX, jadi dia punya hasil terbitan pertama adalah kuasa tadi ni, kuasa pula. Kita punya nilai A tadi, kita akan bawa pergi ke depan lah. Jadi dia akan jadi A cos AX. Macam tu. Sebab tadi sin kita tahu, sin pembezaan melibatkan sin akan dapat cos. Tetapi kalau ada nilai di depan X, dia akan darabkan pergi ke depan lah. Okay, jadi contoh dalam kamu punya modul, contoh kita carikan pembezaan sin 2x. Okey, jadi untuk cari pembezaan sin 2x, kamu perlu, ingatlah, sin akan bertukar menjadi cos. Sin akan bertukar menjadi cos. Tapi ingat, kita ada nilai 2 di bahagian X lah. Jadi bila ada nilai 2 di bahagian X, kamu perlu bawakan 2 ini pergi ke depan. Jadi perlu bawa pergi ke depan, darab ke depan, dia akan jadi 2 cos 2x ni salin sahaja di belakang. Itu maksud dia. Okay, jadi kalau tengok soalan yang dia bagi, y sama dengan 2 sin x. Jadi kalau kita lakukan pembezaan, hasil terbitan pertama dia 2, kekalkan 2, sin akan bertukar menjadi cos. Nilai depan x kita sekarang adalah 1 lah. Jadi tak ada perbezaan pada nilai di hadapan. Jadi jawapan akhir kita adalah dy dx sama dengan 2 cos x. Okey, untuk soalan yang kedua, kalau kamu tengok kat sini, FA, dia tak kisah sebenarnya Y ke F, apa sahaja dia punya simbol fungsi. Yang penting kita tengok dia punya soalan di belakang lah. Jadi yang soalan kedua adalah FA sama dengan 2 sin 1/2A. Jadi apabila kita lakukan terbitan pertama, F apostrofi A, maksudnya terbitan pertama. Jadi ingat, nombor dekat A tadi kita kena darabkan pergi depan lah. Jadi ini akan darab pergi depan. Jadi bila kita darab pergi depan, 1/2 darabkan, letakkan dalam kurungan 2, sin bertukar menjadi cos lah. Yang belakang salin sahaja 1/2A. Jadi selesaikan nilai yang di depan ini, 1/2 darabkan dengan 2. Jadi 1/2 darab dengan 2 akan dapat 1. Jadi 1 nak tulis tak apa, tak tulis pun tak apalah. Okey, jadi jawapan belakang salin sahaja cos 1/2A. Itu dia.
kalau kita lakukan perbezaan yang melibatkan sin. Okay, contoh yang ketiga, dia disuruh kita lakukan pembezaan pada fungsi 2 sin 3x. Jadi ingat, bila kita ada nilai di depan x, nilai ini kita perlu darabkan pergi ke depan lah. Jadi keluarkan 3 di hadapan, darabkan dengan 2. Sin bertukar menjadi cos, dan yang belakang salin sahaja cos 3x lah. Jadi selesaikan 3 darab dengan 2, kita akan dapat 6. Tapi dapatlah jawapan akhir kita 6 cos 3x. Okey, jadi itu contoh untuk pembezaan yang melibatkan sin. Kalau pembezaan yang melibatkan soalan lain tu 4, 5, 6, 7, 8 kamu boleh cuba buat. Okey, kalau soalan yang melibatkan cos AX, sama juga cos tadi kita akan dapat negatif sin. Cuma yang soalan ini dia melibatkan kalau ada nombor di hadapan X kita lah, kalau ada nombor. Jadi contoh dekat sini kita ada cos 4x. Jadi ingat, kalau ada nombor di dekat x ni, kita akan darabkan dia pergi ke depan lah. Jadi jawapan kita akan jadi negatif 4. Sebab apa negatif? Sebab cos kalau lakukan perbezaan kita akan dapat negatif sin lah. Jadi itu kamu jangan tinggal. Jadi negatif 4. Cos akan bertukar menjadi sin, dan yang belakang salin saja kita punya nilai lah 4x. Dapatlah kita punya jawapan. Okay, jadi contoh soalan yang pertama kita ada dekat sini, lakukan pembezaan terhadap cos 9x. Jadi ingat, kalau kita ada nombor dekat bahagian x ni, darabkan dia ke hadapan lah. Jadi dia perlu didarabkan ke hadapan, kita akan dapat 9. Okay, jadi kalau cos pembezaan kita akan dapat negatif sin lah. Jadi negatif 9 sin. Belakang ni salin sahaja kita punya nilai, iaitu 9x. Okey, jadi contoh yang kedua, kalau kita boleh tunjuk dekat sini, FA. Sama juga tadi, fungsi A kita adalah cos 1/2A. Jadi kalau kita lakukan pembezaan kali pertama, F apostrofi A, sama dengan, ingat, 1/2 tadi kita perlu darabkan pergi depan lah. Jadi kita perlu darab pergi depan. 1/2, okey, cos berubah menjadi negatif sin lah. Jadi negatif 1/2 sin. Salin saja yang belakang 1/2 A. Itu contoh dia. Dan contoh yang ketiga untuk cos adalah negatif 4 cos 2T. Okey, jadi untuk kita lakukan pembezaan pada fungsi ini, 2 tadi kita perlu darab pergi depan lah. Jadi dia perlu didarab ke hadapan. Jadi letakkan 2 di luar. Ingat, kalau cos, bila kita lakukan pembezaan terhadap cos, dia akan ada negatif sin lah. Jadi negatif sin, yang belakang salin saja. Negatif 4 sin 2T. Jadi selesaikan nombor di hadapan. Negatif 2 darab dengan negatif 4, kamu akan dapat positif 8 lah. Positif kamu tak perlu tulis lah. Jadi 8 sin 2T adalah jawapan akhir bagi soalan nombor 3. Okey, jadi nombor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 kamu boleh cuba jawab. Dan yang terakhir melibatkan tangent. Okey, jadi tangent AX. Okey, tangent, ingat, kalau tangent kita lakukan perbezaan, jawapan akhir dia akan jadi secant kuasa 2AX lah. Jadi sama juga seperti tadi. Kalau kamu tengok kat sini contoh dia, kalau kita lakukan pembezaan terhadap tangent 7x, kamu akan dapat nombor ni kita kena darabkan pergi depan lah. Jadi perlu darab ke hadapan. Jadi kita akan dapat 7. Ingat, tangent akan bertukar menjadi secant kuasa 2 7x. Jadi sama saja seperti sin dan cos, cuma kita tukarkan tangent menjadi secant kuasa 2. Jadi nombor di hadapan x darabkan ke hadapan. Okay, contoh soalan yang pertama, dia dah bagi tangent 8x. Apabila kita lakukan pembezaan kali pertama, dy dx, 8 tadi kita akan darabkan pergi depan lah. Jadi 8 darab pergi depan, 8. Tangent berubah menjadi secant kuasa 2. Belakang ni salin saja kita punya nilai lah. Jadi jawapan akhir kita adalah 8 secant kuasa 2 8x. Itu sahaja cara kita lah. Jadi contoh yang kedua, sama juga seperti tadi, fungsi trigo kita adalah 3/2 tangent 4T. Jadi kalau kita lakukan pembezaan kali pertama, F apostrofi T sama dengan, 4 tadi kita akan darabkan dekat nilai hadapan lah. Jadi 3/2 kalikan dengan 4. Tangent berubah menjadi secant kuasa 2. Yang belakang salin sahaja kita punya nilai 4T. Jadi 3/2 darab dengan 4, kamu akan dapat 6
Jadi jawapan akhir kita adalah 6. Secant kuasa 2, 4 T. Itu sahaja cara untuk kita lakukan pembezaan melibatkan trigonometri tangent. Jadi boleh siapkan semua soalan yang diberi. Jadi nanti cikgu akan bagi dia punya jawapan. Okey, itu sahaja untuk hari ini.